Hello, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar hari ini? Saya harap anda semua sudah dapat sesuatu daripada perkongsian saya mengenai Section A yang saya kongsikan pada lepas. Okey, Section A untuk exam pegawai immigration grade KP 19. Menarik. Saya dapat banyak pertanyaan berkaitan dengan Section A itu, dan alhamdulillah anda semua dapat sesuatu dan boleh terus amalkan. Dalam video pada kali ini, seperti yang saya janjikan, saya akan teruskan mengenai perkongsian mengenai exam pegawai immigration KP19, iaitu mengenai Section B, kefahaman bahasa Inggeris. Okey, sebelum tu, nama saya Megat Syafrizul daripada channel Empire Kejaya. Pastikan anda klik butang subscribe dan butang loceng yang ada di bawah video ini untuk tak terlepas setiap kali kita keluarkan video yang terbaru. Untuk pengetahuan anda, kami di Empire Kejaya membantu ramai calon-calon exam SPA untuk buat persiapan exam dengan lebih baik, dengan faham, dengan jelas apa sebenarnya yang ditanya dalam exam, dan seterusnya dapat buat persiapan exam dengan lebih baik. Okay, alright. Tanpa melengahkan masa, jom saya kongsikan berkaitan dengan Section B exam pegawai immigration grade KP 19. Sebelum saya teruskan, saya nak ulang balik mengenai format exam. Okey, exam ini akan diadakan pada 7 April, 12 April dan juga 14 April tahun 2022. Kenapa dia buat 3 sesi? Ini adalah disebabkan oleh calon yang ramai. So, pihak SPA dia tak nak server jam ataupun server hang. Jadi dia pecahkan kepada 3 sesi. Dia akan mula jam 2 petang hingga 3 petang. Dia akan ada 2 section, iaitu Section A, daya menyelesaikan masalah, di mana anda beri masa 20 minit untuk menjawab 10 soalan, dan juga Section B, kefahaman bahasa Inggeris, di mana anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. Okey, kesemua soalan dalam Section A dan Section B adalah soalan berbentuk objektif. So, anda tak perlu nak hantar dalam pengiraan, tak perlu nak tulis essay dan sebagainya. Just pilih A, B, C atau D sahaja. Clear? Alright. Seperti yang saya tahu tadi, dalam video pada kali ini, saya akan fokus kepada Section B sahaja. Untuk Section A, saya dah keluarkan video yang lepas. Bagi anda yang belum menonton Section A, anda boleh klik link yang ada saya tinggalkan di ruangan description di bawah video ini. Okay? Jom. Okay. Section B, exam pegawai immigration grade KP 19. Kalau anda masih ingat, dalam Section A yang lepas, saya kongsikan 10 soalan tu dia terpecah kepada 4 pecahan. Sekarang dalam Section B pula, daripada 20 soalan tu dia terpecah kepada 2 pecahan. Okey, 2 pecahan yang ada dalam Section B. Kesemuanya adalah bertujuan untuk menguji tahap penguasaan bahasa Inggeris anda. Ya, walaupun jawatan dia adalah jawatan peringkat pelaksanaan dekat 19, tetapi penguasaan bahasa Inggeris juga amat penting, kerana sebagai pegawai immigration anda perlu juga kadang-kadang berkomunikasi dengan orang luar. Maksud saya bukan dengan orang Malaysia, bukan orang yang boleh bertutur dalam bahasa Malaysia. So that's why anda perlu mempunyai at least basic kemahiran bahasa Inggeris. Okey, pecahan yang pertama. Pecahan pertama adalah berbentuk pengertian dan kefahaman esei bahasa Inggeris, di mana anda akan diberi satu petikan pendek sebegini, mungkin 3 hingga 4 perenggan, dan beberapa soalan untuk uji kefahaman anda terhadap esei yang diberikan. Tips untuk jawab pecahan yang pertama ini adalah terus baca soalan dan terus jawab. Tak perlu nak habiskan masa untuk baca keseluruhan artikel yang diberikan. Sebab, kadang perasan dalam Section B ini
anda ada 20 minit untuk menjawab 20 soalan. So lebih kurang 1 minit 1 soalan. Kalau anda spend masa untuk baca keseluruhan artikel ini, dia akan mungkin ambil masa sekitar 30 hingga 40 saat atau mungkin 1 minit kan. So ini sudah mengguna masa anda untuk jawab soalan yang ada. 20 soalan yang ada. Dan mungkin akan menyebabkan anda kesuntukan masa untuk jawab ke semua 20 soalan yang ada dalam session B ini. So, apa yang boleh saya beri tips, apa yang saya boleh nasihatkan adalah anda terus baca soalan, terus baca soalan dan terus jawab. Terus jawab. Ini boleh membantu anda untuk urus masa dengan lebih baik. Ingat untuk pecahan pertama ini jangan baca ataupun tak perlu baca esei ni dan terus baca soalan dan terus jawab. Ini pecahan pertama. Kemudian pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua ini dia akan memberi sedikit cabaran kepada anda sebab pilihan jawapan yang diberikan untuk A, B, C dan D tu, dia punya pilihan jawapan tu adalah hampir sama ataupun dia punya jawapan tu hampir sama. So kalau anda kurang mahir dalam grammar ni, anda mungkin confused dan terpilih jawapan yang salah. So antara perkara yang diuji adalah noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition dan sebagainya. So penting untuk anda mahir dalam grammar bahasa Inggeris. Mungkin anda dah lama tinggal bahasa Inggeris, last guna dulu masa SPM. Mungkin dah beberapa tahun kan. Sebab tu sekarang ni anda kena buka balik buku-buku English grammar ni dan cuba fahamkan apa itu past tense, apa itu noun, apa itu future tense, apa itu present tense dan sebagainya. Sebab itu penting dan soalan-soalan yang biasa ditanya dalam section B ini. Alright, ini adalah antara perkara yang anda wajib tahu. 4 perkara ini anda wajib tahu, iaitu apa itu pronoun, apa itu noun, apa itu verb dan apa itu adjective. Faham dari segi definisi dan faham dari segi contoh apa itu pronoun, apa itu noun, apa itu verb dan sebagainya. Empat ini anda wajib tahu dan anda perlu tahu. Perlu tahu 4 perkara ini. Jelas? Saya harap anda jelas dan dapat sesuatu daripada perkongsian saya mengenai section B ini. Kalau anda kurang jelas, anda boleh terus join channel Telegram ini di mana saya sediakan khas untuk anda faham dengan lebih detail lah. Dalam channel ini saya akan kongsikan nota dan juga contoh-contoh soalan untuk section A dan section B untuk anda buat latihan. Namun kalau anda tak ada Telegram, tak perlu risau, anda juga boleh join mailing list ini di mana saya juga akan kongsikan contoh soalan dan juga tips yang sama melalui email. So anda boleh pilih sama ada nak join email, atau nak join Telegram. Ataupun anda nak join kedua-dua pun tak ada masalah. Lagi bagus. Sebab dalam channel Telegram dan email saya akan kongsikan tips dan juga contoh-contoh soalan untuk anda buat latihan. Sebab dengan hanya buat latihan yang lengkap saja, anda akan lebih rasa yakin untuk menjawab exam nanti. Bayangkan kalau anda pergi exam tanpa persiapan, tanpa tengok contoh-contoh soalan yang lepas, so anda macam tak buat preparation untuk berperang. Kalau anda tak buat preparation berperang, anda akan confirm ditembak sehabis-habisan oleh pihak musuh. Dalam kes ini, anda akan ditembak habis-habisan oleh soalan-soalan yang ditanya dalam exam nanti. So untuk elakkan anda tewas, untuk elakkan anda terkorban semasa exam nanti, pastikan anda buat preparation dengan betul,
cari seberapa banyak contoh soalan yang boleh dan buat latihan. Okay, dan terus saja join kita punya channel Telegram, sebab dalam tu saya akan kongsikan banyak contoh soalan dan nota untuk anda buat latihan. Okay? Okay, saya harap anda dapat sesuatu daripada video saya pada kali ini. Dan kalau anda ada sebarang soalan, anda boleh terus tanya di ruang komen, di mana saya akan bantu anda untuk faham dengan lebih jelas. Sebelum saya lupa, jangan terlalu yakin, jangan terlalu overconfident bila anda jawab section B ini. Saya faham mungkin anda dah cakap section B ni adalah senang je, dia tanya English saja, dia tanya grammar saja. Aku dulu SPM English A, aku dulu SPM English bagus kan. Jangan rasa begitu, okay? Jangan rasa begitu. Sebab seperti saya tadi, pilihan jawapan yang ada dalam section B ini memang terlalu hampir. Kalau anda baca sekali imbas, memang dia punya pilihan jawapan dia memang hampir. Memang kalau orang yang tak biasa, kalau orang yang tak mahir dalam grammar ni, dia akan cakap semua betul. Semua A, B, C dan D tu semua betul. Okay? So pastikan buat persiapan dengan betul, buat latihan dengan betul dan baca semula English grammar tu. Okay? Alright, saya rasa sekian dahulu untuk video perkongsian saya pada kali ini. Sebelum saya lupa, saya akan buat satu sesi live di Facebook dan juga di YouTube berkaitan dengan exam ini. Saya target untuk buat pada hari Jumaat atau hari Sabtu ini. Okay? Sebab saya akan kongsikan kepada anda apa persediaan yang terakhir yang anda boleh buat sebelum anda hadapi exam anda pada bulan April tahun 2024 ini. Nantikan saya akan explain, saya akan umumkan bila tarikh sebenar yang akan saya buat sesi live tersebut, di mana anda boleh terus tanya kepada saya soalan-soalan yang anda tak faham secara live di YouTube dan juga di Facebook. Okay? Alright. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk ikuti perkongsian saya sampai habis. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.